Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita tentang satu topik ataupun satu jenis, saya nak tanya buah ke sayur ni yang saya nak cerita malam ni. Kacang bendi ni, soalannya siapa kata buah, siapa kata sayur. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan menceritakan tentang namanya kacang bendi ataupun selalunya orang kata apa, ladies finger, ataupun orang-orang chef-chef ni dia panggil okra. OKRA, nama sedap okra ni kan. Tapi ada orang panggil kalau di negara-negara India tu dia pun sebut macam bendi juga, spellingnya BHINDI ataupun BHENDI. Kita ni BENDI. So bendi-bendi semua ni datang daripada, sebenarnya asal-usul daripada mana siapa tahu? Okey, dia asal-usulnya daripada Ethiopia, negara Afrika sebenarnya. Lepas tu dia pergi ke negara Arab, dia pergi negara subtropika bawah pada Europe, sampai ke Amerika Tengah, lepas tu dia pergi ke Madagaskar, dia masuk ke India, lepas tu datang ke Asia. Yang banyak sekarang ni negara yang tropika ataupun subtropika, sampai ke Australia pun ada, negara-negara Arab seperti Iran pun banyak. Dan sekarang of course lah negara seperti Thailand, China semua pun dah mula tanam. Okey. Jadi kacang bendi ni saya nak cerita kepada anda sekalian. Anda semua tahu kan kalau kita pilih kacang bendi ni kat mana you belajar? Saya ni orang Penang. So kalau makan nasi kandang tu dia mesti bubur dua ketui ni. Okey, dua batang ni kan. So orang kata kalau nak beli ni you kena kepak ni, betul tak? Kalau senang patah ni kan, dia jadi macam tu. So apa orang panggil? Yang ni kira just nice lah, masak pun tak sangat, tua pun tak tua, muda pun tak muda. Jadi kita boleh guna ni. Kalau patah-patahkan ni, sebab tu orang kalau pergi beli tu dia bagi, dia buat tu dia kepak tu kan, bagi patah macam tu, betul tak? Jadi kalau dah patah tu you kena ambil lah kat pasar, tak acil lah orang lain pula. You dah patah baru nak ambil. Tapi memang kalau dia liat, memang you makan, memang tak, nombor satu tak boleh makan sebab dia rasa macam bersabut sangat. Nombor dua, nak gigit pun tak lepas, sangkut pula nanti, sangkut kat kita punya esophagus ni. Jadi anda kena hati-hati, budak-budak jangan bagi kalau dia tak dipotong elok-elok. Saya nak cerita awal lagi supaya kita habiskan cara nak prepare tu. Anda tahu kan yang ni anda boleh buat macam-macam jenis. Sama ada you buat sebagai ulam pun boleh, you buat sebagai masak dalam gulai pun boleh, ataupun you nak buat goreng pun boleh. Banyak cara. Tapi bagi mereka yang nak buat sebagai rawatan, saya nak nasihatkan ada satu cara. Tadi petang dalam pukul 3 saya dah buat. Saya kata potong 1-1 cm lebih kurang, lepas tu you buang dalam air. Potong 1-1 cm, lepas tu potong 2 lagi. Maksudnya potong ni ambil 1-1 cm, lepas tu belah 2. Supaya you faham, ujung ni you potong, buang. Ujung ni you potong, buang. Sebab kita nak ambil dia punya lendir tu. Faham tak? Kita nak ambil dia punya getah dia. Faham tak? So kalau you dah potong 1-1 cm, dia lebih kurang jadi macam ni. Okay? You simpan minimum berapa jam? 6 jam. Ataupun kalau you rajin malam-malam you buat, lepas tu you simpan semalaman, tak payah dalam peti ais pun tak apa, you tutup, make sure tak kena cicak semua tu, okay, tak ada habuk semua. Lepas tu besok pagi, apa you buat, you buang ni, dia punya isi tu. Lepas tu you nak pergi buat sayur ke apa, you buat lah. Tapi pastikan bersih elok-elok dahulu. Sebab apa? Kalau yang zaman sekarang ni banyak spray. Sebab kan kalau tidak ni ulat boleh attack ni kan. So I rasa kalau yang bukan organik tu pastinya dah ada spray, pesticide lah kan. So make sure you cuci elok-elok 2-3 kali pun tak apa. Lepas tu you ambil, buang yang atas ni. Maksudnya dah lepas 6-7 jam atau semalaman, you dah nampak lendir ni dah keluar semua, you buang. I nak tunjuk kat you lendir dia. Nampak tak? Ni sebab tadi saya suruh potong. Nampak tu lendir tu? Tu nampak? Okey, ni. So lendir ni lah yang saya masukkan ni sebab dia baru potong tadi ni. Kalau dah 6 jam dia dah jatuh semua dah. Tu nampak? Tu. Okey. Jadi lendir-lendir tu yang sebenarnya tak payah you risau. Okey. Kita patut simpan ni. Ni. Lendir-lendir tu. Okey. Nampak tu. Tu. Okey. Nampak So, jadi biji-biji tu kalau tertelan no problem. Semua ni boleh makan. Daripada kulit dia, maksudnya daripada luar sampai ke dalam semua boleh makan. So dia sepatutnya warna dia agak kelabu sikit bila dah lepas you rendam lebih kurang 6 jam ke atas lah. Okey, tapi tak payah sampai 24 jam.
So apa you buat ialah setiap hari, ini sebagai mukadimah cara you nak buat rawatan alami menggunakan lendir kacang bendi. Okey, so you minumlah. Okey, dah bismillah, minum semua tu, rasa dia flat, dia tidak rasa pahit, tidak rasa manis, tidak rasa apa-apalah, dia rasa macam Arabic gum sikit. Okey, you boleh minum. Rasa dia memang flat, macam air yang tebal, macam air yang berisi sesuatu tapi tidak rasa berat, dia ringan rasa dia. Memang sedap, tak ada yang menjelekkan atau rasa macam yaki ke apa-apa. So insya-Allah boleh nampak semua tadi yang gel tu, yang sebenarnya saya nak cerita malam ni, bahkan daripada kulitnya sampaikan bijinya sampaikan serat dia semua boleh. Okey, sekarang saya bagi tahu yang paling bagusnya tentang kacang bendi ni. Nombor satu, tidak lain tidak bukan, dia banyak serat. Okey, serat, that means fiber. Kalau you tengok dalam ni memang penuh dengan serat kan. Kalau kita koyak pun dia nampak berserat pun, macam ada sabut kat situ kan. Tapi lembut lah, kalau yang tak tua tak muda sangat tu cantik. Kalau you rebus dia, you boleh buat ulam, best. Okey, sebab tu orang kalau makan nasi kandang, kalau tak ada, setengah orang kalau tak ada kacang bendi ni minimumnya 2 ketui, dia rasa tak complete. Okey, so high fiber, number 1. Number 2, dalam 100 gram tu you boleh dapat lebih kurang ada karbohidratnya yang paling tinggi, tapi dalam 7% je daripada 100 gram tu. Protein ada 2%. Fat hampir tak ada apa langsung, tak ada lemak langsung, kalau ada pun 0.01 je. Jadi orang-orang yang suka low fat diet ni kan, yang ni memang tak ada langsung. Okey, so yang penting ialah dia banyak polifenol ni yang baik-baik lah daripada tumbuhan. Sebenarnya dia adalah buah. Sebab kan dia ada biji kan, dia boleh kita tanam balik. Selalu sifat buah ialah dia mesti ada biji tu boleh tanam, boleh hidup balik. Jadi kita makan tu sebenarnya kita makan buah sebab dia ada biji, dan sebenarnya dengan kulitnya, dengan dia punya sabut semua tu, dia dah macam satu jenis tanaman dah pun. Tapi bila you pergi jumpa chef-chef ataupun you pergi dapur-dapur yang famous, dia orang mesti atur je atau tulisnya dalam menu bawah sayur-sayuran. Betul tak? Tu gaduh lah. You nak kata sayur pun boleh, you nak kata buah pun boleh, you nak kata kacang pun boleh, sebab dia dalam bentuk legume pun kan. Okey, yang penting ialah saya kata tadi dia banyak serat dan dia banyak vitamin A, B, C, E, K. Semua tak ada D je. Sebab tu D selalu saya suruh you pergi jemur matahari kan. Sebab Tuhan tu bagi D tu special sikit. Banyak dia bagi dalam buah sayur semua, tapi D dia tarik keluar. Dia kata hang kalau tak kena matahari tak complete. Dahsyat kan? Jadi kita kena faham A, B, C, E, K semua ada dalam kacang bendi ni. Dia ada yang paling tinggi yang terkenal folic acid atau folate. Yang ni bagus. Pregnant ataupun tengah menyusu tu semua bagus. Sebab folate ni is very good for janin kita. Folic acid ya, B9. Satu lagi B3, niacin. Kalau you pernah dengar niacin ni pun very good. Okey. Of course dia ada potassium, dia ada kalsium, copper, iron. Jadi kalau saya kata anemia nanti, sebab dia ada zat besi, dia ada magnesium, manganese, phosphorus, zinc. Jadi nampak aja macam alah tepi jalan je kan, tu tak, ni orang kata apa, macam alah makan macam ulam-ulam je kan, tapi one of the best. Sebab tu malam ni saya nak bawa cerita tentang kebaikan, hampir dekat 20 lebih kebaikan. Nombor satu, memang kalau banyak serat, baik untuk penghadaman ataupun pergerakan buang air besar kita lebih lawas, dan kita menghilangkan masalah sembelit. Itu confirm, awal-awal lagi saya dah cerita dah. Nombor dua, tadi saya janji untuk orang diabetes. Terkenal rupanya. Saya pun baru-baru tahu je, yang maklumlah doktor, manalah kita nak pergi belajar tentang kacang bendi pula tu kan. Jadi memang kita kena belajar. Sebab apa? Tuhan bagi dalam buah, dan terutama sekali untuk kacang bendi ni, lendir dia tu tadi saya cerita, dan biji dia tu, pods, the pods yang putih-putih tu, dia ada bagusnya, terutama sekali untuk diabetes, jangan buang dia punya biji. Saya ulang, untuk orang diabetes, minum macam tadi, tapi kalau you buat ulam, biji tu jangan buang. Telan dengan bijinya sekali.
Sebab apa? Dia bagus untuk orang diabetes. Dah terkenal. Okey. Berapa minggu nak nampak beza? Kadang-kadang seminggu, setengah orang 2 minggu. Satu hari sekali minum belah pagi cukup. Tak payah banyak. Dan kenapa tak boleh banyak minum? Kenapa tak boleh banyak ambil okra ni atau kacang bendi? Dia sebab banyak omega 6 dalam dia. Dia tak berapa kuat dengan omega 3. Dia ada omega 3, omega 6. Tapi omega 6-nya tinggi daripada biasa. Jadi kalau you ambil dalam satu gelas satu pagi ataupun makan, sebab tu saya buat 3 batang ni untuk you buat sebagai ulam, itu cantik, no problem, memang memberi manfaat. Tapi kalau sampai setengah kati you makan, memang bahaya. Sebab omega 6 dia orang panggil apa, inflammatory, dia menyebabkan inflammation. Kalau dia bawah daripada 100 gram ataupun paling tinggi 200 gram you makan, lebih kurang 4 batang ke macam tu ke bawah, dia khas untuk menjaga inflammation. Dia bagus untuk inflammation, radangan. Tapi kalau lebih, dia boleh menyebabkan radangan. So jangan terlalu berkati-kati makan atau minum sampai 3-4 gelas sehari, tak boleh. Paling tinggi, saya ingat 1 gelas atau 2 gelas maksimum. Kalau nak buat air pun. 3 untuk saya kata tadi, folic acid. Orang yang pregnant, bagus you makan ni sebagai ulam ataupun you buat sebagai sayuran, you ambil apa tu kacang bendi. Mungkin saya kata tadi 2 atau 3 batang sehari. Baik, next, vitamin K ada dalam kacang bendi, bagus untuk blood clotting. Blood clotting maksudnya dia senang kalau ada perdarahan dan sebagainya. Orang yang baru lepas operation memang terkenal galakkan mereka amalkan makan kacang bendi ni. Cuma kalau you tengah ambil blood thinner, tahu blood thinner, pencair darah kan, doktor kalau sakit jantung baru lepas ni lah, terutama sekali IJN lah, masalah blood clot ni kan, dia selalu bagi blood thinner, pencair darah. So kalau siapa yang tengah makan blood thinner, sebelum you ambil banyak sangat, kalau takat sebatang 2 saya kata tak apa, no problem, 1 gelas air tak apa. Tapi kalau lebih nanti takut dia lawan dengan you punya blood thinner. Okey, tolong cerita kat doktor you dahulu. Saya rasa nombor 5 ni orang asma mesti nak dengar. Sebab apa? Terkenal. Dia membantu orang yang masalah pernafasan, terutama sekali yang ada asma. Satu lagi orang yang ada anemia pun. Anemia ni maksudnya tak cukup darah merah lah. Okey, yang hemoglobin you bawah pada 10, bawah pada 11, lepas operation semua tu, galakkan makan kacang bendi sebagai makanan tambahan. Kalau you nak makan bendi saja sambil tengok TV pun jarang orang buat kan. Kalau goreng-goreng tak cil lah kan. Ni kita nak yang pure atau yang dah rebus. Orang yang ada sore throat, yang ada suka sakit tekak ataupun batuk-batuk kan, ada kaitan dengan paru-paru. Satu lagi orang yang ada tinggi kolesterol pun terkenal sebab dia ada satu bahan namanya lectin. Lectin ni bukan takat kolesterol saja, dia sebenarnya untuk lawan binatang supaya tak makan atau ulat-ulat tak makan dia punya badan dia ni, badan buah ni. Dia ada sikit lectin dalam tu. Sebab tu dia tak boleh banyak sangat juga. Sebab kalau terlalu banyak sangat makan ni, lectin tu pun tidaklah bagus untuk badan kita. So kena balance tu malam ni dengar. Setakat patut saya kata 3-4 batang ke bawah, no problem, you boleh makan. Dia boleh menurunkan kolesterol dan dia juga boleh melawan kanser. Yang ni bila orang dengar ni, saya minat kan, orang yang kena kanser, saya pernah kena kanser. Inilah makanan lagi satu yang boleh kita sinaraikan dalam buku untuk apa yang boleh makan untuk orang kanser. Rapatkan kepada makanan jenis macam ni. Colon cancer terkenal, breast cancer bagus dan lung cancer. Jadi ini makanan tambahan you. You tak sangka kan? Sebab apa? Dia banyak antioksidan. Kajian dijalankan juga, dia boleh meningkatkan imuniti kita. Baguslah zaman PKP ni kan. Lagi satu ialah dia, kita nak kuruskan badan, disebabkan dia tinggi dengan serat, so no problem. Orang yang obese, orang yang nak weight loss, bagus. Lagi satu adalah untuk siapa yang nak weight loss tadi, kenapa digalakkan? Sebab dia low GI, low glycemic index. Pernah dengar glycemic index tak? Makanan-makanan yang ada karbohidrat tapi tidak tinggi gulanya. Yang ni antara satunya. Dia punya unit cuma 20. Contoh kalau gula tu katakan dekat dah 100 kan. Dia punya unit dia, gula putih, dia baru 20. Boleh faham tak? Jadi rendah lah kan. Boleh makan lah. Seterusnya, orang yang ada masalah buah pinggang pun bagus yang ni.
kidney problem, nephritis, masalah tak lawas kencing. Lagi satu, siapa yang ada masalah penghadaman, satu cerita. Satu lagi masalah pencernaan. Ada masalah kembung, masalah tapi kembung pula ada dua jenis. Setengah orang makan kacang bendi ni hilang dia punya masalah kembung ataupun angin ataupun segar semua. Tapi setengah orang dia jadi bloating pula. Dia jadi macam bengkak, sakit, kembung semua tu. Jadi tergantung you allergic tak allergic. Setengah orang allergic kepada ke kacang macam ni. Tapi bagi setengah orang, kalau you ada allergic, you minum ataupun makan ni, you akan hilang masalah kulit eczema, psoriasis semua. Memang terkenal orang yang ada masalah penyakit kulit. Seterusnya, orang yang ada penyakit jantung dikenali, orang amalkan kacang bendi pun bagus untuk penyakit jantung dan penyakit stroke. Sebenarnya untuk liver pun dia ada vitamin K dalam dia. Jadi K ni bagus untuk menjadikan dia bagus untuk liver. Maksudnya dia orang senang kata, orang kampung kata cuci liver lah. Okey, dan dia mengurangkan asid, dia menjadikan body kita alkaline sedikit. Dia lawan toksin pun. Ni, okey, cantik kan? Sebab dalam dia adalah nama-nama seperti quercetin lah, catechin lah. Nama pun saya tak ingat semua. Epicatechin lah. Nama you pun tak ingat, I lagi tak ingat. Okey. Tapi dia lawannya kepada barang-barang yang menyebabkan jadi karat dalam badan kita, oksidan. So dia antioksidan. Sebab tu dia boleh digunakan untuk lawan kanser pun. Baik, daripada fiber tadi, orang yang ada stomach ulcer, pernah dengar? Gastrik ataupun stomach ulcer yang dah luka, you punya perut-perut punya lining tu, bagus kita amalkan ni. Kan dia dengan lendir dia sekali, wah cun ni. Sebenarnya you boleh bayangkan macam mana bila dia masuk tu kan, dia boleh tolong proseskan kulit ataupun permukaan membran kita punya usus kita. Vitamin C banyak dalam kacang bendi, maka ia bagus untuk kulit. Salah satu daripada untuk orang nak hilangkan jeragat, amalkan buat kacang bendi ni dan buat masker. Tahu masker? Buat mask. Cara nak buat mask ni, you blend ni, okey, you blend ni, okey. You campur dia dengan tepung beras. Saya ulang lagi sekali. Potong ni, lepas tu you macam cincang sikit, masuk dalam blender, dah siap semua. Lepas tu you bubuh tepung beras. Okay, bubuh tepung beras. Lepas tu you sapu kat muka you. Bila dah kering 15-20 minit, you cuba amalkan. Okay. Satu lagi untuk rambut, terkenal untuk kuku. Selalunya sekali lah, rambut, kuku, kulit. Rambut, kuku dengan kulit. Okay. Ada orang buat dia lumur ni dengan bila dia dah buat blend ni, dia lumur buat moisturizer scalp dia punya kulit kepala dia. Okey, ada orang buat hair conditioner pun. Okey, dan memang dia melawan dandruff. Okey, tapi sejak saya dah ada hairspray saya, DND hairspray tu, tak payah lagi pakai dandruff ataupun tak pernah pakai pun dah, shampoo tak ada lagi dah. Ni sampai sekarang saya dah dekat 3 bulan tak pakai shampoo langsung. Jangan risau, tak ada gatal apa-apa sebab dah ada DND spray. Tapi you sendiri yang belum ada DND spray tu, you boleh cuba dengan you punya kacang bendi malam ni. Kata dia orang, rambut you akan lebih bersinar dan sebagainya, insyaAllah. Cuba dulu. Sebab apa? Vitamin C. Okey. Baik, kita dah habis lagi 2-3 cerita. Untuk mata, disebabkan dia ada vitamin A dan dia ada beta carotene, you boleh gunakan untuk menjaga penglihatan you, vision punya. Dan last 2, satu adalah untuk tulang. Bukan yang ni saja, untuk tulang dah cukup, dah tak cukup, tapi dia membantu untuk orang yang takut kepada osteoporosis. Pasal apa? Dia ada juga kalsium, dia ada juga magnesium. Okey. Last kali, kawan saya duduk kat Johor baru ni, dia kata dia dengar orang bagi nasihat untuk sakit tulang, sakit sendi, ketat-ketat sendi. Dia main golf, so dia kata zaman sekarang ni tak boleh keluar dan sebagainya, body dia rasa liat, kadang-kadang sakit, susah semayang semua. Saya dengar kata bila dia buat ni selepas 2 minggu, minum yang saya tunjuk tadi kan, lendir dia tu untuk besok pagi dia minum 2 minggu, dia rasa memang lega betul. So tak salah kalau you ada sakit pinggang lah, cuba. Okay? Cuma saya dah
kalau try macam ni tak jadi apa, dengan saya punya gout semua pun tak hilang. Sebab dia kan tak berapa kuat dia punya anti-inflammatory. Yang lebih kuat sebenarnya ialah turmeric, kunyit kan. Kita tutup cerita pada hari ini. Bagi mereka yang nak buat jus, okra jus ataupun bendi punya jus ni, you blend dia, you campur dengan honey, you campur sedikit timun, lemon dengan ginger. Saya ulang, ambil ni 2 batang, lepas tu honey campur secukup rasa, sedikit cucumber, timun dan lemon dan apa tu halia. You tengok apa jadi. Sedap. Okey, yang ni salah satu daripada koktail yang you boleh buat. Baik, siapa yang dilarang makan atau minum? Saya kata tadi, bagi mereka yang ambil blood thinner, satu lagi siapa yang ada kidney stones. Apa tu, ada batu karang. Sebab apa, dalam ni ada kalsium, dia boleh jadi kalsium oxalate tu. You kena hati-hati. Okay? Walaupun dia bagus untuk lawaskan kencing, tapi kalau you dah ada kidney stone, saya rasa hilangkan atau selesaikan masalah kidney stone you dahulu. Okay? Saya kata tadi, bagi mereka yang allergic, memang you tak tahan sebab bila ambil je apa tu, kacang bendi ni perut you kembung, ataupun you rasa macam segar, berangin ataupun sampai cirit-birit, tak payahlah. Okay? Lagi satu tentang omega 6 yang saya kata kacang bendi ni dia tinggi sikit, maka nak balance dia, kalau you nak makan juga lebih daripada 4 batang, 5 batang satu malam, atau sekali makan nak sampai 5, 6, 7 batang, you kena cover dia dengan sacha inci oil. Sebab apa? Sacha inci oil ada omega 3. Omega 3 kalau cukup dengan bandingkan dengan omega 6, you selamat. Tapi kalau omega 6 aja tinggi, body you akan jadi banyak apa tu, inflammation nanti. Alright. Okay. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Pastikan anda stay safe, stay healthy all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor 1, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor 1. Nombor 2, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat dari semasa ke semasa. Nombor 3, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil wellness advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey? Saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.